Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita nak berbicara iaitu center. Kita nak berbicara tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini adalah berkaitan dengan suatu isu iaitulah wasiat kepada ahli waris. Baik. Bila sebut tentang wasiat, maka semua sedia maklum ia mesti berlaku bila mana si pemberi itu masih hidup. Apa yang berlaku? Yang berlakunya adalah declaration yang telah dibuat oleh pemberi itu. Cuma pelaksanaan itu ataupun transaksi itu berlaku bila? Dia akan berlaku bila mana penerima wasiat pemberi wasiat itu mati. Selagi mana pemberi itu belum mati, maka terpulang kepada si pemberi itu dia nak guna ke, dia nak tarik balik ke, dia nak jual ke, dia nak ambil balik kemudian bagi pada orang lain ke, dia nak ambil manfaat ke, dia nak berjual beli ke, dia nak ambil sewa ke, terpulang pada dia kerana menjadi milik dia. Tetapi bila mana si pemberi itu mati, maka harta tersebut hendaklah diberikan kepada siapa? Kepada penerima itu. Mesti syaratnya pemberi itu mati dulu. Andai kata penerima mati dulu, maka wasiat itu tak boleh jalan. Sebab syaratnya mesti pemberi itu mati dulu. Habis itu Ustaz, kalau penerima mati dulu macam mana? Siapa suruh dia mati dulu? Sabarlah. Suruh yang pemberi mati dulu, baru dia baru dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, mesti pemberi itu yang mati dulu. Kemudian wasiat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kedudukannya di mana? Adakah sebelum hutang ataupun selepas pembayaran hutang si mati ataupun sebelum pembahagian harta pusaka si mati dengan faraid ataupun selepas bahagi faraid tadi? Jawabnya yang kita dah belajar sebelum ini ada 5. Yang pertama, bila mana mati sahaja si mati itu, maka yang pertama ke bumi dia dulu. Yang kedua adalah hutang piutang dia. Yang ketiga adalah harta pencarian dia dengan pasangan dia. Yang keempat adalah wasiat yang dibuat olehnya waktu dia hidup dahulu. Dan yang kelima adalah kepada ahli waris mengikut faraid tadi. Jadi wasiat ini duduk nombor berapa? Jawabnya duduk nombor 4. Sebagai contoh, si mati itu meninggalkan harta 1 juta. Maka melaluilah harta si mati itu nombor 1, ke bumi, nombor 2, hutang piutang, nombor 3 adalah harta pencarian, maka tinggal 200,000. Maka wasiat itu hendaklah dilihat kepada 200,000 itu bukan lagi kepada 1 juta tadi. Kenapa? Sebab stage berkaitan dengan wasiat ini, kedudukannya adalah nombor 4. Jadi, sebelum nak bagi faraid, bagi contoh yang saya buat tinggal 200,000 tadi, kena tolak dulu bahagian wasiat, kemudian barulah dibahagi kepada ahli waris yang lain. Baik. Maka dalil berkaitan dengan wasiat ini, tuan-tuan dan puan, dalam surah Al-Baqarah ayat 180.
Maka dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang di antara kamu kelihatan tanda-tanda hampir pada mati. Cuba tengok kawan sebelah, ada tak tanda-tanda nak hampir mati dah dia? Ada? Tak ada, okey. Baik. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan saudara maranya dengan cara yang baik, ini adalah kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa ni. Dalil pensyariatan di awal dahulu, Al-Baqarah ayat 180. Maka ayat ini kita lihat seolah-olah mewasiatkan harta. Bila mana orang itu tanda-tanda hampir pada mati, maka wajib kepada dia untuk wasiat harta pada ibu, ayah dan saudara mara dia. Ya, ini dalil yang awal dahulu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, maka turun ayat, kemudian hadis yang menasahkan ayat 180 surah Al-Baqarah itu, di antaranya riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan setiap yang mempunyai hak ahli waris akan mendapat hak mereka. Maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ini dalil yang menasahkan ayat 180 surah Al-Baqarah itu. Jadi tuan-tuan, kalau baca-baca buku, tuan-tuan terjumpa yang wajib ni, sabar dulu. Rupanya ada dalil yang menasahkan ayat 180 tersebut. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang wasiat ini, maka tidak dapat lari daripada 4 perkara. Apa dia? Orang yang memberi, orang yang menerima, barang yang diwasiatkan, kemudian sirah, ucapan, offer dan acceptance yang berlaku. Sirah, ijab dan qabul. Baik. Maka ulama telah menggariskan 2 syarat utama bagi menjadikan sesuatu wasiat itu sah dan berkuat kuasa. Apa dia? Yang pertama, wasiat tidak melebihi daripada 1/3 harta si mati. Saya ulang balik. Wasiat yang pertama, wasiat tidak melebihi daripada 1/3 harta si mati. 1/3 ni dapat daripada mana? Ni cerita dia. Daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan ke semua harta aku?" Maka apa jawab baginda Nabi SAW? Tak boleh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tanya lagi, bagaimana dengan separuh daripadanya? Maka baginda menjawab, tak boleh. 2 kali tak boleh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tanya lagi, bagaimana dengan 1/3 daripadanya? Dah tanya sepenuhnya tak boleh, tanya separuh pun tak boleh. Dia tanya sekarang ni buat kali ketiga, kalau 1/3 macam mana? Maka apa jawab Nabi? Maka boleh berwasiat 1/3 daripada harta, sedangkan 1/3 itu pun banyak. Makna kata maksimum setakat 1/3 sahaja. 1/3 daripada mana? Daripada keseluruhan harta si mati yang dia tinggalkan. Sebagai contoh, waktu si mati hidup, dia ada 2 juta harta dia. Tapi lepas mati, tinggal 1 juta. Daripada 1 juta tu lah, bukan lagi 200 juta tadi. Baik. Lepas ni, siapa-siapa yang duk cakap pada tuan-tuan dan puan, wasiat ni boleh semua harta, tuan-tuan panggil dia. Salah tu. Dia kata salah apa ni? Kau tak pernah dengar kisah Sa'ad bin Abi Waqqas? Makna kata kalau kita boleh sebut tahap tu, makna kata member kita mesti akan kata pada kita,
Ya Allah, ya Tuhanku, sahabat aku berubah jadi malaikat dah hari ni. Contoh, tuan-tuan dan puan. Jadi, 1/3 ni datang daripada mana? Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Baik. Maka Nabi menambah lagi. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya atau mencukupi. Ni, Nabi bagi tahu ni, kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan kaya atau mencukupi, maka ia lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup. Dan mereka itu pula terpaksa meminta-minta menadah tangan kepada bantuan daripada manusia yang lain. Kenapa diberitahu begini? Sebab manusia ada orang yang mana dia benci kepada ahli waris dia. Maka apa dia kata? Dan dia buat, aku akan pastikan bila aku mati, dia ni tak akan dapat harta aku walaupun 1 sen. Siapa dia ni? Dia pun katalah anak sulung dia. Korang hajar anak ni. Aku tak nak bagi 1 sen pada dia. Maka dia buatlah helah. Dia hibah pada anak yang lain. Dia wasiat pada anak yang lain. Jadi bila dia mati, kosong hartanya. Maka yang lain dah dapat bahagian masing-masing. Maka yang dia benci tadi tak dapat 1 sen pun, tuan-tuan dan puan. Maka termasuk dalam hadis ini. Tengok-tengok. Yang tak dapat 1 sen pada harta dia tu yang duk usung dia pergi ke kubur. Yang tak dapat 1 sen itulah yang duk berdoa pada dia setiap malam. Banyak berlaku begitu kan? Yang mengaji tak pandai ni, yang duk tolong kita ni. Yang mengaji pandai, yang duk kerja di menara puncak sampai mencakar langit dan sebagainya. Saya sibuk. Engkau lah yang buat ni. Lepas tu bila ayah sakit, buat pertemuan adik-beradik. Macam mana ni? Ayah stroke ni siapa nak jaga? Aku tak boleh, anak aku ni exam tahun ni. Pula dah. Dia buat mari alasan begitu. Kemudian ada pula yang kata tak apalah. Biar aku yang jaga sebab aku kerja kampung bela lembu. Molek lah. Sambil-sambil bela lembu, bela ayah. Pula dah. Dia samakan ayah dengan lembu pula, tuan-tuan. Hati-hati mendidik anak-anak ni, tuan-tuan. Jadi, jangan kita meninggalkan ahli waris dalam keadaan tak cukup dan terpaksa meminta-minta pula kepada orang lain, tuan-tuan. Baik, seterusnya. Maka syarat utama yang kedua yang digariskan oleh para ulama, yang pertama tidak melebihi daripada 1/3 harta yang ditinggalkan oleh si mati. Yang kedua adalah wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ni dua ni. Sebab matlamat wasiat kepada siapa? Matlamat wasiat adalah kepada bukan ahli waris. Kenapa nak bagi pada ahli waris? Dia dah dapat faraid. Kalau bagi lagi wasiat, maka dia dapat double. Iaitu wasiat dan faraid tadi. Kalau bukan ahli waris, dia tak dapat faraid. Dia hanya dapat wasiat itu saja. Siapa contoh kita nak bagi ni? Sebagai contoh, anak angkat. Siapa lagi? Anak susuan. Siapa lagi? Adik-beradik kita yang OKU dan sebagainya. Orang susah. Tu cerita dia. Maka mereka ini boleh tak mewarisi harta kita? Kita pun semak. Tak boleh. Maka dia bukan ahli waris. Maka sesuai dia dapat wasiat tadi. Yang kita duk runsing nak bagi wasiat pada ahli waris ni kenapa? Ahli waris apa pun berlaku, dia tetap akan dapat. Portionnya yang mana? Yang faraid tadi. Memang dapat. Ya. Melainkan kalau dia bunuh kita. Melainkan dia bertukar pada agama yang lain. Itu antara sebab yang menyebabkan dia tak dapat harta pusaka kita. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebagai penerima wasiat. Sebagai contoh, si mati waktu dia hidup, dia kata, aku wasiatkan rumah aku ini kepada engkau. Maka kita kata kita terima. Maka dia pun mati. Kita pun pergi jumpa ahli waris dia nak menuntut harta wasiat yang sepatutnya kita dapat. Maka kita tanya pada ahli waris dia tadi ni, si mati meninggalkan hartanya berapa? Maka dijawab oleh ahli waris, rumah ni sebiji lah. Kita ingatkan banyak biji, rupanya dia rumah sebiji. Cash semua tak ada. Maka berapa bahagian kita?
maksimum setakat 1/3 daripada rumah tu tadi. Sebab itu orang yang menerima wasiat ini dia kena berfikir di luar kotak. Sebab kita duk belajar pengurusan harta pusaka betul. Kita nak pitih, kita nak harta, tanah dan sebagainya. Tetapi di belakangnya itu adalah soal tanggungjawab yang cukup besar. Maka penerima tadi dia kena berjiwa besar. Okey, kalau saya ambil 1/3 daripada harta wasiat ini, awak boleh tak bayar bahagian saya? Kami mana ada duit? Okey. Kalau tak ada duit, apa kata kita jual rumah ini, kemudian bagi bahagian saya, yang lebih tu ambil pada awak. Kalau kami bagi bahagian ni pada tuan selaku penerima wasiat, kami nak beli rumah mana? Kami nak duduk di mana? Cuba tengok. Mudarat ataupun tidak pada dia. Maka jawabnya mudarat. Jadi kalau orang itu menerima wasiat, apa dia nak buat? Tak payah ambil. Adakah kita tak ambil bahagian wasiat itu menandakan kita ini berdosa? Tak. Sebab nak terima ataupun tidak adalah hak eksklusif. Siapa? Hak eksklusif penerima itu. Dia nak terima boleh, dia tak nak terima pun tak apa. Maka dalam keadaan ini, pandangan saya adalah kalau situasinya begitu, tak payah terima. Sebab itu baru ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat saya, ayah dia mati. Jadi bila ayah dia mati tadi, baru tahu yang ayah dia ni nikah 2 orang. Jadi dia menikah nombor 2 tu berapa lama? 13 tahun. Baru tahu. Makna kata mak tak boleh hidu yang 13 tahun ayah dia menikah 2 tadi. Hebat penyamaran si mati ni. Okey. Maka bila mana mati? Bahagian ibu dia tadi berapa yang kita belajar sebelum ni dalam waris utama? 1/8. Kenapa? Sebab si mati ada zuriat, ada anak. Maka kawan saya tanya pada mak dia. Bahagian mak 1/8. Tuan tahu apa mak dia kata? 1/8 tu aku tak nak. Kenapa? Sebab aku ada pencen. Korang anak-beranak, anak-anak aku semua duk bagi kat aku setiap bulan. Cukup dah apa yang aku ada. Habis tu 1/8 ni macam mana? 1/8 aku ni kau beri pada madu aku. Kenapa? Sebab madu aku tu orang susah. Berjiwa besar tu tuan-tuan. Puan Hajah boleh tahap tu? Boleh? Kalau boleh tahap tu makna kata wanita yang turun pada langit ni. Kalau boleh tahap tu. 13 tahun tidak diberitahu. Berjiwa besar mak dia. Tengok. Kenapa seorang isteri, seorang ibu boleh bercakap begitu? Sebab dia faham. Bahagian pusaka ataupun faraid ini terletak di bawahnya adalah soal tanggungjawab. Betul kita ada hak, tapi tengok orang sekeliling. Kalau kita dapat bahagian kita, anak lelaki, 2 bahagian berapa, bahagian kau dapat 10,000, adik perempuan kau 5,000. Cuba tengok adik perempuan kita, dia makan cukup ke tidak? Tak cukup lah Ustaz. Engkau lebih pada cukup. Bagi bahagian kita pada dia. Tu cerita dia. Sebab dia bukan paksaan benda ini. Sebab yang kena faham adalah sekarang ni isu tanggungjawab itu. Bagaimana nak menjadikan keharmonian itu. Maka dalam kes tadi, saya respect betul lah tuan-tuan dan perempuan. Boleh sampai tahap begitu, dia boleh meraihkan madu dia yang dia baru mengenali tentang kewujudan madu dia itu setelah suami dia mati, dan dia beri pula 1/8 tadi pada madu dia. Sepatutnya 1/8 tadi bahagi 2. Tak, dia tak payah beri pada dia. Sebab dia orang susah. Hebat. Tapi Tuan Haji jangan buat begitu. Buatlah buat. Bagi orang rumah telefon saya. Jahanam Tuan Haji. Jangan buat begitu. Kita tengok dari licin ni, jangan buat begitu. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah faham maksimum setakat 1/3. Sekarang ni kita nak pergi kepada siapa wasiat ini akan turun. Jawabnya kepada 2 golongan
Yang pertama adalah ahli waris, yang kedua adalah bukan ahli waris. Kalau tak nak keliru, ahli waris ni siapa? Orang yang layak menerima harta pusaka si mati. Namanya adalah ahli waris. Baik. Saya pergi yang pertama. Bila mana si mati itu dia mewasiatkan hartanya kepada bukan ahli waris. Siapa? Orang yang tak layak menerima harta pusaka si mati. Maka bila mana dia mati, penerima itu datang untuk mengambil haknya, maka jangan cakap banyak, serah bahagian dia. Kena tanya tak ahli waris yang lain? Tak payah. Sebab bukan ahli waris tak perlu pada persetujuan orang lain. Sebab dia memang layak mendapat, iaitu maksimumnya setakat 1/3. Tapi Ustaz, dia bagi kurang daripada 1/3 pun boleh. Sebab maksimum setakat 1/3. Maka kena serah bahagian dia. Tapi saya macam tak percaya Ustaz. Cerita percaya tak percaya, biar mahkamah yang tentukan. Mahkamah akan tengok pada 4 perkara tadi. Siapa pemberi, siapa penerima, apa harta yang diwasiatkan, kemudian sirah yang berlaku antara kedua-dua dia. Kalau mahkamah kata valid, sah, maka kena serah bahagian dia. Boleh? Tuan pergi ke mana mahkamah sekalipun, tetap sama hukuman dia. Baik. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita memberikan wasiat itu kepada ahli waris. Ulama menggariskan tidak boleh. Tapi kita nak bagi juga. Maka bila mana kita memberikan kepada ahli waris, pada ketika ini, mesti ditanya kepada ahli waris yang lain, bersetuju ataupun tidak dengan wasiat itu. Ditanya bila? Ditanya selepas pemberi itu mati. Walaupun pemberi tadi waktu dia hidup, dia tanya dah ni. Dia nak beri pada anak perempuan dia. Dia tanya isteri dia, kau setuju tak ni? Anak-anak yang lain setuju tak ni? Aku wasiat pada ni, Minah ni. Maka yang lain pun jawab, setuju ayah. Maka persetujuan itu batal. Kenapa? Sebab persetujuan yang sah, yang valid adalah selepas pemberi itu mati. Kenapa tidak dikira waktu dia hidup, Ustaz? Barangkali yang setuju tadi sebab dia segan. Barangkali dia malu ataupun dia takut. Maka bila mana dia mati, kena tanya pada ahli waris yang lain, bersetuju ataupun tidak. Maka ahli waris pun pakat jawab, tak setuju. Maka tak layak dia menerima wasiat tersebut. Maka dia boleh ambil apa? Dia hanya boleh ambil faraid sahaja. Baru tahu. Rupa-rupanya, wasiat kepada ahli waris mesti mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Kalau semua ahli waris lain tak setuju, maka tidak boleh dijalankan wasiat itu dan dia hanya layak menerima apa penerima tadi? Dia hanya layak menerima faraid sahaja. Tapi Ustaz, ahli waris ada 5. 3 setuju, 2 tak setuju. Pula dah. Wasiat tadi, yang tadi contoh yang pertama semua tak setuju, maka dia tak dapat. Sekarang ni Ustaz, 3 setuju, 2 tak setuju. Maka jawabnya adalah, harta si mati sebagai contoh 500,000. Maka yang tak setuju tadi, kena serah bahagian faraid kepada dia. Sebagai contoh, 2 orang tak setuju tadi, bahagian faraid adalah 200,000. Maka kena serah 100,000 seorang. Maka baki tinggal berapa? 300,000. Maka wasiat itu yang 1/3 itu diambil daripada 300,000 itu. Bukan daripada 500,000 itu. 300,000 daripada siapa? Daripada individu yang setuju sahaja. Maka serah bahagian faraid bahagian wasiat tadi, maka lebih tadi barulah diberikan kepada ahli waris yang lain itu yang tak setuju, termasuk dengan penerima tadi secara faraid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada siapa kita nak beri, rupa-rupanya ada golongan, ada jenis dia. Ahli waris dan bukan ahli waris. Kalau tuan-puan faham sampai tahap begini, tuan-puan akan nampak. Rupa-rupanya matlamat wasiat ini tidak lain, tidak bukan adalah untuk siapa? Untuk orang yang tak layak mewarisi harta pusaka kita. Bagi orang yang layak, tak ada masalah.
dia tetap akan dapat. Walaupun kita tak buat hibah, kita tidak buat wasiat kepada dia. Boleh tuan-tuan dan puan? Boleh, Baik. Seterusnya. Maka isu wasiat ini, tuan-tuan dan puan, kita kena beza. Hibah, wasiat, wakaf, dia benda yang berbeza. Kenapa berbeza? Ejaan pun berbeza. Kalau ejaan pun berbeza, maka transaksi juga berbeza. Rukun juga berbeza. Istilah juga syar'an, istilahan syar'an pun berbeza, tuan-tuan dan puan. Sabit itulah. Bila kita tidak dapat membezakan antara satu sama lain, ini yang kadang-kadang menyebabkan terpaksa pergi ke mahkamah. Bila pergi ke mahkamah syariah, kita akan gaul lah. Kita akan gaul sedalam-dalamnya berkaitan dengan hukum syarak. Padahal yang dia buat itu hasratnya begitu. Tapi lafaz dia tadi menyebabkan batal apa yang dia lafaz. Mana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat lagi ada satu kes. Di antara ibu tiri dengan anak tiri. Si ibu tiri tadi, dia beritahu si mati iaitu ayah kepada yang anak tiri tadi, telah menghibahkan hartanya kepada dia. Maka apa evidence yang dibawa, pembuktian itu? Borang pindah milik 14A itu. Maka bicara punya bicara kantoi. Dalam borang tersebut ditulis nama pemberi, ditulis nama penerima. Tapi ruangan harta yang nak diberikan tadi kosong. Kita dah belajar kan? Pemberi, penerima, harta yang diberikan. Kemudian sirah, kosong. Kemudian borang itu tidak disubmit, hanya mengisi. Kemudian antara alasan mak tiri tadi, kenapa tidak terus submit ke pejabat tanah? Dia kata, saya dah nak submit. Hari tu pergi dengan si mati, naik kereta, sesat. Maka bila sesat jalan tadi, balik rumah. Tuan ingat, anak si mati duduk saja. Dia soal balas pula mak tiri dia tadi, mana mungkin ayah saya boleh sesat. Kenapa? Sebab ayah saya bekas DO pejabat tanah di situ. Pula dah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, bila di sana dia akan kantoi, tahu tak? Benda yang kita nak ejak-ejak, ada benda yang kita tak dan nak cover. Sebab dalam tu, tuan-tuan dan puan, dia bukan boleh tanya macam ni. Dia duduk dalam kandang. Bila duduk dalam kandang, beri keterangan, mesti muka tadi menghala pada yang Arif Hakim depan tu. Kemudian akan disoal balas daripada sini. Dia tanya yang tu kena, dia tanya yang dalam kandang, yang dalam kandang kena jawab. Gabra juga tuan-tuan dan puan. Benda spontan kan. Sebab itu, bila nak jadi orang yang pandai ni, dia kena dalam spontan. Orang tanya A, dia ada jawapan. Tanya B, ada jawapan. Tu baru komplit. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau berminat nak jadi lawyer ke apa, kena pandai belit sikit. Pandai belit tak lalu? Kalau boleh belit isteri tu, kira power lah tau. Upgrade lagi. Belit yang baik. Mana kata kita pandai memusing, tuan-tuan dan puan. Sebab kita nak attack tentang hukum-hukum ni lah. Rukun tu tadi kan. Nak kata bahawa tak valid. Macam tadi, lawyer kepada anak tiri tadi belit tentang macam mana. Sebab dia kata sesat. Dia belit pula macam mana boleh sesat. Tengok. Dah padam dah dia punya keterangan tadi. Tergugat lah. Sebab apa? Diganggu-gugat oleh yang sebelah sini ni, tuan-tuan dan puan. Baik. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Isu wasiat kepada ahli waris ini yang kita nak cerita apa dia? Boleh. Cumanya, mesti mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Cumanya, bila berkaitan dengan wasiat ini yang dibuat secara verbal ataupun dibuat secara dokumentasi. Bila mana ada pertikaian sahaja, maka jawabnya tuan-tuan dan puan, nak ke mana kita ini? Ke mahkamah. Tapi ke mahkamah itu bukan seorang diri ya. Ke mahkamah itu kita akan jadi pihak plaintiff. Siapa plaintiff? Penerima.
dan defendant itu adalah semua ahli waris si mati. Buatnya ahli waris si mati ada 12 orang, maka 12 defendant. Kita seorang ni. Sebab itulah, zaman lah ni pada saya, tuan-puan jangan buat secara verbal. Kalau buat secara verbal, kebarangkalian itu kita membuktikan itu dia sangat susah. Sebab apa? Sebab pemberi sudah meninggal. Nak pula secara verbal tadi, kita dengan pemberi saja, saksi pula tak ada. Kemudian ditentang pula dengan ahli waris yang lain. Bila ditentang oleh orang lain, maka yang mahkamah nak tengok adalah burden of proof itu yang diberikan oleh penerima tadi. Buatnya dia dah tak ingat tarikh. Buatnya dia tak ingat harta mana yang diwasiatkan. Oh, jam tuan-tuan dan puan. Jam. Buatnya dia pula dah tak ada duit. Nak lantik lawyer mana pula. Buatnya pula dia ni pula cakap pula jenis mudah debar, orang Terengganu kata. Mudah orang Jepun lah. Tak tahu ke mana tak. Lagi susah. Sebab itu kalau nak buat secara proper, buat cara proper. Pergilah mana-mana syarikat yang ada. Pergilah mana-mana agensi yang ada, tanya A to Z. Tuan-puan dah belajar dengan saya kan? Tuan-puan pergi pada dia. Tuan-puan pula berdebat dengan dia sampai tuan-puan puas hati. Tengok angle mana yang tuan-puan rasa okey, tuan-puan rasa on. Tu cerita dia. Jadi ceritanya adalah supaya hari ini nak buat tu kena buat dalam keadaan yang terbaik, tuan-tuan dan puan. Baik. Saya nak share dengan tuan-tuan dan puan satu cerita. Satu cerita yang mana saya dapat dah learning ni jadi pendaftar, pejabat pendaftaran sekarang. Jadi bila mana Tuan-Tuan Haji pergi ke kaunter, ada staff-staff di kaunter tu, saya lah lead pelajar-pelajar tersebut, staff-staff tersebut lah. Baik, ceritanya begini. Ada datang 3 orang ke mahkamah saya. Siapa? Ibu, anak lelaki, menantu. Isteri kepada anak lelaki tadi. Siapa mati? Suami dia. Maka bila mana suami dia mati, dia pemohon perintah faraid daripada mahkamah. Maka dah keluar perintah tersebut. Maka 3 orang anak ini memberitahu pada ibunya, harta ayah kami setuju beri pada mak semua sekali. Persetujuan apa? Mulutlah, belum lagi dibuat perpindahan nama dan sebagainya. Maka secara tiba-tiba anak perempuan 2 orang itu tak setuju. Dia kata kami nak bahagian kami. Yang lelaki masih kekal dengan tak nak. Maka di antara aset yang si mati ada adalah sebuah rumah kedai. Harga saya tak tahu berapa, tapi rumah kedai tersebut diberi sewa 8,000 sebulan. Kalau rapat 8,000 sebulan, takkan rumah kedai tu harga 150,000. Itu tak betul. Mana kata mahal lagi. Maka rumah kedai itu nama siapa? Rumah kedai tersebut nama si mati dan nama isteri dia. Maka kalau 8,000 sebulan, apa jadi? 4,000 bahagian mak dia, 4,000 lagi bahagian siapa? Mak dia dan 3 orang anak sebut. Kenapa mak dia dapat ustaz? Yalah sebab 4,000 lagi bahagian si mati. Isteri tadi adalah ahli waris kepada si mati. Sebab tu dia ada juga portion dia. Baik. Maka 2 orang anak perempuan ini berkata pada si ibu, mak kena ingat, 8,000 tersebut kalau mak ambil, mak tak beri bahagian kami, maka yang mak ambil tadi adalah duit haram. Anak kata kat mak, duit haram. Dia kata kat siapa ni? Dia kata dekat insan yang pernah suap nestem di mulut dia waktu kecil dulu. Dia kata kat insan yang mana duk basuh najis dia waktu kecil dulu ni, yang melahirkan dia ni. Dia kata makan duit haram. Maka dia tanya apa nak buat. Saya kata begini cerita dia. Puan Hajah kena beri bahagian kepada 2 orang lagi. Kenapa ustaz? Sebab hak mereka. Dia adalah ahli waris kepada harta si mati.
Tapi saya sayang rumah kedai tersebut. Bayar pada dua orang tu. Kita pun buatlah perkiraan. Lebih kurang dalam 200,000 lebih untuk dua orang itu. Maka saya kata bayar 200,000 lebih. Maka dia kata nak ambil duit mana? Kalau tak ada duit, kena jual. Jual, kena bahagi mengikut faraid bahagian mereka daripada yang separuh bahagian tadi. Maka dia kata, suami dia waktu hidup dahulu, sebelum mati, dia transfer ke dalam ASB isteri dia 700,000. Tuan Haji ada 700,000? Tak ada. Sama dengan saya. Kita geng. Kalau suami transfer pada isteri 700,000, takkan duit suami tinggal 100. Mesti lebih lagi. Tapi nak bagi tahu isteri ni tadi, dah suami bagi 700,000, tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia buat hibah kepada 3 orang anak tadi, bahagi sama rata. Tengok mulia si ibu yang anak tadi kata, makan duit haram tadi. Saya kata duit tu dah transfer belum? Belum, tapi saya dah buat dah. Hibah kepada mereka. Adalah dokumentasi tu. Saya dengar dia kata hibah tadi, maka saya pun datang satu idea. Maka saya kata pada si ibu, Puan Hajar, tarik balik hibah yang Puan Hajar beri pada anak Puan Hajar tadi. Boleh tarik ke? Kenapa pula tak boleh? Ibu beri pada anak, ayah beri pada anak, atuk beri pada cucu, nenek beri pada cucu. Boleh tarik balik pada bila-bila masa dengan syarat harta tersebut belum berpindah pada orang yang ketiga. Berpindah tak lagi? Belum. Beri tak lagi? Oh, kalau begitu saya kena batalkan hibah? Ya, batalkan sekarang. Maka duit 700,000 tu nak buat apa? Kalau dia betul-betul nak rumah kedai tadi, maka bayar bahagian yang 2 orang tu, maka selesai jadi milik dia semua sekali. Betul tak? Saya tanya pada anak lelaki, abang nak tak? Saya tak nak. Saya ada pekerjaan saya sendiri. Steady anak lelaki. Dan saya korek-korek punya cerita, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tahu sebenarnya apa yang si mati buat. Dia ada 3 orang anak. Tiga orang ini si mati telah beri rumah landed seorang sebiji secara free of charge. Tengok. Anak kita dah suap kan. Tuan-tuan suap dia. Dia besar, dia nak disuap lagi. Sepatutnya sebagai anak dah dapat rumah free daripada si mati. Tak usah dia ambil harta yang lainnya. Kan kita dapat dah tu. Tak boleh. Sebab dah biasa suap. Sebab itu nak didik anak-anak walaupun tuan-tuan haji, puan-puan haji orang kaya. Saya tahu orang sini semua orang kaya. Jangan buat kehidupan anak itu terlalu senang. Saya pun melalui. Tapi tuan-tuan haji, puan-puan haji, saya rasa lebih teruk pada saya. Betul tak tuan haji ingat lagi tak pergi sekolah dulu ada kasut ke tidak? Tuan haji pergi sekolah tak ada kasut? Kasut ada? Tak ada kasut. Susah. Saya ada kasut. Tapi ayah saya ajar. Waktu 80-an, 90-an, kasut sekolah jenama apa yang famous? Palas Jazz. Saya nak kasut itu. Tapi saya tak cakap sebab tak berani. Setiap kali awal sekolahan beli kasut, ayah akan bawa pergi ke kedai kasut. Boleh masuk tak dalam kedai kasut? Mana boleh, dia tak bagi masuk. Tuan-tuan tahu beli kasut kat mana? Noh, yang dalam raga tu. Saya tengok tak kasut dalam raga yang tak ada kotak tu? Yang tali bertemu tali tu dia ikat kan? Kadang-kadang dia bertemu tali dengan tali. Ni 7, ni 8. Cari pula yang sama saiz pula tu. Boleh tak dia beli kasut dalam kedai? Boleh, tapi saja dia buat begitu. Kemudian bila masuk sekolah menengah, sekolah rendah dulu kita pakai lagi seluar yang ada getah belakang. Jadi punggung tu akan jadi bulat gitu kan. Jadi kita tak nak lah sebab kita sekolah menengah dah ni. Kita nak seluar tempah. Dia beli? Tak. Saya kumpul duit raya untuk pergi buat. Saya ingat lagi RM34 waktu tu saya tempah. Yang kain keras sikit. Sebab kain lembut 40 lebih. Mana ada duit? Ada 30 lebih. Tempah kat kedai Cina. Lipat bawah. Ada poket rahsia. Kemudian poket belakang tadi, Batman punya style, tuan-tuan. Dah, sekolah menengah ni. Tengok. Cantik kan keadaan itu. Bukan sahaja diskon lah. Sampai ke hari ini.
Mula-mula dapat pekerjaan 2014, masuk government. Cari rumah. Nak cari rumah landed yang 1,000 sebulan bawah, 1,000 ke bawah. Maka cari dalam mudah.my, jumpa rumah di Batang Benar, teres tingkat. Saya kata Batang Benar ni mana sebenarnya ni? Rupanya sebelah Nilai. Nak sebut pun macam lucah juga, tapi sebut juga. Tapi kalau kawan kata, kau tinggal kat mana Ehsan? Saya cakap Nilai Impian, tuan-tuan dan puan. Dia sampai Nilai Impian, saya pun jawab sebelah Nilai Impian. Kemudian nak cari tanah. Adalah rezeki beli mana? No, sebelah no. Kampung Jijan. Nama pun pelik juga. Member tanya, beli tanah kat mana? Bandar Enstek. Boleh sebenarnya. Boleh hidup dengan keadaan itu. Kalau kita dah biasa suap, tuan-tuan dan puan, akan jadi macam tadi. Sampai si ibu yang umurnya begitu, dengan mengharapkan anak seorang saja dengan menantu yang baik, yang dua lagi dah tak nak bercakap dengan si ibu, apa cerita? Umur 60, 70 masih duk menghadap masalah keluarga, tak bertegur siapa dengan anak beranak. Tak maulah tuan-tuan dan puan. Cukup. Sebab tuan-tuan kena ingat, kalau kita bergaduh dengan kawan kita, berbeza kita bergaduh dengan ahli keluarga kita. Bergaduh dengan kawan kita, apa kita buat? Tepuk bahu dia, jom makan roti canai, selesai. Gaduh dengan ahli keluarga, sampai tahap raya haji pun dia tak balik. WhatsApp group, confirm left group tuan-tuan dan puan. Sebab itu bab ini tuan-tuan dan puan, semua orang perlu arif, kena belajar. Sebab bila mana orang belajar, dia akan lebih faham dan dia yang paling penting adalah dia berjiwa besar. Dia tahu dia ada kelebihan, dia tahu dia ada kekurangan, dia tahu bukan hak dia, dia tahu dia akan dapat lebih, dia akan gunakan sebaik mungkin keadaan itu. Kalau dia dapat lebih dan dia pun berkemampuan yang lebih, maka sudah pasti dia akan menolong yang dapat sikit dan kemampuan yang sikit tadi. Kalau dia adalah orang yang mana kita kata paling sulung, maka dia tahu bagaimana nak lead ahli keluarga dia untuk menyelesaikan harta pusaka ini. Kalau dia sebagai yang bongsu, dia yang sebagai orang yang paling kita kata kuat merajuk, kuat marah lah. Tapi bila berkaitan dengan harta pusaka, dia puasa dulu sifat-sifat buruk dia tadi. Kenapa? Sebab dia ada iman, tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-puan tanya saya kadang-kadang kalau boleh nak menjawab semua persoalan yang ada. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan jadi pendaftar di pejabat pendaftaran, apa sahaja yang ditanya, saya cuba untuk jawab. Cuma yang seronok bagi pihak saya dapat soalan-soalan itu yang mana berlega-lega dalam, kita kata berlega-lega dalam masyarakat punya masalah. Tapi yang ruginya, bila saya dapat jawab dan saya tahu tentang cerita tadi, kadang-kadang dia boleh ingat hanya seketika. Sedangkan cerita itu perlu disebarluaskan. Betul tak betul? Supaya menjadi pengajaran. Saya rasa satu hari nanti saya kena tulis buku lah tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Tajuk bukunya adalah Cerita Aku. Tolong dengar. Tapi bila saya buat buku, Tuan Haji kena beli. Jangan duk minta free pula. Jadi kita cerita tentang permasalahan yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu saja. Saya mohon maaf sepanjang ceramah saya ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan malam ini, apa yang saya sampaikan, tuan-puan dah dapat, iaitu isu berkaitan dengan wasiat kepada ahli waris. Jadi, kalau dah faham, maka sebar luaskanlah kepada orang yang tidak hadir pada malam ini. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.